Tapi nak belajar semua ni kat mana ada? Politeknik Sarakan. Kita ada diploma. Asyik promo je kan. Memang tak boleh nak nafikan. Betul lah tu. Sebab kita nak ternak ikan. Kita nak belajar kat mana? Betul. Ambillah masa ni, tuan-puan. Kalau ada anak-anak kan, datang sini bawa anak-anak tengok. So tak banyak sikit kita dapat ilmu. Tak apa belajar water quality, kita belajar macam mana nak suntik ikan, secara hormon, tanpa hormon. Kalau kita tak ada bajet, kita boleh yang tanpa hormon. Itu saya cerita bab ikan makan. Belum ikan hiasan lagi. Bayangkan. Ya, selamat datang ke sesi podcast kali ini, Bah Kongsi kita. Jadi, untuk hari ini saya menampilkan 2 jemputan utama. Dan podcast kali ini adalah anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar Politeknik Sandakan Sabah. Dan tajuk kita pada hari ini adalah potensi aquaculture di negeri Sabah khususnya. Jadi, sebelum kita memulakan, saya nak berkenalan sedikitlah dengan kita punya tetamu pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Azri bin Muhammad. Okay. Ya, Cik. Boleh Okay. Dan juga Puan Siti Nur Sikin binti Abbas. Okay. Kedua-dua mereka merupakan tenaga pengajar dalam bidang aquaculture lebih daripada 10 tahun. Jadi tanpa membuang masa, boleh Encik memperkenalkan diri. Okey, terima kasih ya. Cik Haza selaku kita punya moderator lah, kita punya MC pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Muhammad. Okey, saya anak jati Selangor Darul Ihsan lah. Jadi kalau dalam untuk jadi cikgu ni lah kan, untuk mengajar di College Community Politeknik ni, saya bermula pada tahun 2011 lah. Sebelum tu memang saya di College Community Tampin, College Community Bera, College Community Jerantut. Kemudian saya sambung belajar, saya sambung master di Universiti Malaysia Terengganu. Lepas sambung master tu, saya ditukarkan di sinilah, di Polis Sanakan. Jadi di Sabah ni saya baru lebih kurang bulan 11 ni lah, 3 tahun lah di Sabah. Okeylah. Jadi bermakna cikgu ni bukan kali pertama lah di Sabah. Sebelum ni lebih lagi lah. Ya, kalau di Sabah tu saya sebelum jadi pendidik ni saya pernah datang ke Sabah lah dulu tahun 2010. Ada kerja lama saya outstation di Kota Marudu selama seminggu lah. Ada projek di bawah Mosti masa tu. Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan Puan Siti Nur Sikin? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama diberi tu Puan Siti Nur Sikin binti Abbas lah. Mula berkhidmat untuk aquaculture ni pada tahun 2010. Masa tu Hazam 2010 tu di Rembau, dipindahkan ke Tampin, kemudian ke Jerantut, kemudian ke sinilah Sabah. Semuanya tempat-tempat tu dah tempat aquaculture lah. So dia bermula 2010, alhamdulillah sampai sekarang lah 2014. Background pun, belajar pun aquaculture lah. Daripada UMT, diploma perikanan, kemudian sambung di University of Hull, United Kingdom dalam Marine and Biology. Lebih kepada Marine Biology lah. Kemudian sebelum ke sini, kami berdua ni ambil master lah dalam aquaculture. So alhamdulillah lah kat sini. Perkhidmatan kami ke tempat yang keempat kan? Yeah, lebih kurang keempat lah macam tu. Jadinya saya boleh nampak bidang aquaculture ni memang dah ada sebati dalam jiwa kedua-dua Encik Azri dengan Puan Siti Nur Sikin ni. Boleh saya tahu tak macam mana terjebak ataupun minat dengan bidang ni? Sebab umumlah kita mengetahui bahawa Politeknik Sandakan ni merupakan salah satu Politeknik di Borneo yang menawarkan program diploma aquaculture. Sekarang ni telah menjadi diploma teknologi aquaculture lah. So kepada adik-adik ataupun yang berminat untuk menceburi bidang ini, bolehlah belajar dengan mereka berdua. Dan juga pada sesiapa yang telah menerima tawaran, boleh membuat sedemikian sebelum 7 Julai 2024.
Okay, jadi saya ingin meneruskanlah. Boleh cerita sedikit bagaimana Encik terjebak ataupun minat dengan bidang ni? Terjebak Apa yang specialnya? Saya lah Ya. Saya lah pakcik Tak maaf, pertama sekali saya minta maaf suara saya ni agak sedap sikit lah sebab ada masalah tekak hari ni. Okay, jadi kalau bagi saya lah kan, bagaimana saya bermula dalam bidang aquaculture ni lah. Dia tipikal seorang lelaki ni, dia kalau tanya saya bermula dengan memancing lah. Jadi kalau memancing ni, dia punya kenapa saya memancing tu tak lain bukan daripada ayah saya lah. Memang daripada kecil, ayah saya dulu sekolah asrama, daripada kecil, lepas tu sekolah asrama, duduk sekolah asrama, ujung minggu ayah saya ambil dekat asrama, jom teman dia pergi mancing. Jadi benda tu dah lama daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi pilihan UPU tu, masa tu saya ni batch-batch yang SPM terbuka lah. Masa tu permulaan untuk SPM terbuka. Sebelum tu pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi masa UPU tu, zaman-zaman saya tu, zaman Y2K. Zaman Y2K tu adalah perkembangan internet yang agak, orang kata, tak drastik lah. Maksudnya, internet macam ni apa semua. Jadi permulaan, jadi dalam sistem UPU tu, memang ketika itu agak minat lah. Jadi kalau kata, mungkin saya nampak masa depan masa tu, kita nak ke arah kepada sistem komputer dan juga IT lah, informasi teknologi. Tapi saya selitkan masa tu pilihan UPU saya 5. 1, 2, 3, 4 tu sains komputer, teknologi maklumat. Tetapi nombor ke-5 tu sebabkan saya minat mancing, saya letaklah diploma perikanan. Tapi direzekikan, alhamdulillah, semua tak dapat. Yang dapat nombor 5. So masa tu saya dapat ke diploma perikanan. Masa tu UMT dulu namanya adalah College Universiti Terengganu, KUT. Lepas tu terus jadi KUSTEM. Kalau orang Terengganu panggil KUSTENG lah, College Universiti Sains dan Teknologi Malaysia. Jadi masa tu saya ni orang Selangor, pergilah ke Terengganu. Jadi mak ayah saya kata pergilah, sebab kami dalam hayat kami tak pernah berjalan ke Terengganu. Jadi disebabkan saya belajar diploma perikanan tu, pergilah saya belajar Terengganu. Jadi habis diploma perikanan 3 tahun. Jadi masa tu tanya mak ayah saya, okey ke saya nak sambung belajar? Dia kata okey, dia ada kemampuan lah untuk saya sambung belajar. Jadi saya teruskan belajar. Saya ambil ijazah sarjana muda agroteknologi dalam kurungan aquaculture. Yalah. Jadi 6 tahun saya bekerja belajar di UMT lah. 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Jadi dah habis 6 tahun tu, sebelum saya nak combo, jadi Prof tu lah, saya ingatlah Prof Abul Munafi Ambut Bolong lah, dia offer saya jadi RA. Saya nak balik masa tu, lepas sukan masuk lah, saya nak balik. Jadi dia bertelefon saya, Azri, boleh ke saya nak tolong minta awak jadi RA lah, saya ada projek-projek kat sini. Jadi saya bila macam ni orang offer, ada kerja kan, boleh. Jadi saya pun terus jadi RA lah dekat sekarang ni lah, Institut Aquaculture Tropika. Lebih kurang setahun sana kat saya kerja. Lepas tu saya dapat offer lah bersama syarikat yang ada menguruskan ternakan kerapu dan siakap lah, di bawah Allahyarham Datuk Seri Muhammad Adik Adam. Dia dulu bekas ketua Menteri Melaka lah. Dia offer saya, dia telefon saya lah kan. Saya masa tu dapat job interview tu online. Jadi saya reply by email. Okay, lepas tu dia call saya. Assalamualaikum Azri, saya ni Datuk Seri Muhammad Adik Adam. Kita ni kan budak-budak kan, baru umur 24. Datuk telefon kita. Datuk, ya boleh tak awak datang interview kerja? Saya pun excited, Datuk telefon saya kan. Terus lepas tu saya terus pergi interview. Lepas kata boleh tak awak start kerja? Masa tu saya tengah kerja lagi jadi RA. Jadi saya pun boleh, saya kena bagi notis pula kepada Aquatrop lah, sebab saya ada beberapa kerja saya kena selesaikan dulu. Lepas tu terus saya pergi kerjalah, menguruskan dekat 3 tahun lah. Lepas tu saya dapat offer kerja dekat di Kementerian Teknologi Park Malaysia di bawah MOSTI. Ini anak syarikat lah di bawah MOSTI. Dia menguruskan beberapa projek aquaculture di Kota Marudu. Jadi daripada tahun 2010 tu lah first time saya datang Sabah. Datang Sabah tu seorang, bukan ikut bos. Saya datang daripada KK. Dari KK tu saya naik lah yang apa nama, taksi lah dipanggil lah. Bukan bas. Bas tu pergilah dekat Kota Marudu. Duduklah 1 minggu di situ. Pergi jalan, naik off-road. Pergi dia punya tempat Tagal lah. Nak kata Tagal juga masa. Sebab dia ada buat pasal empurau lah. Ikan kelah lah kan. Lepas tu ada juga
melawat projek peternakan kupang, dan juga dia ada satu dia punya tempat untuk pemprosesan pelet ikan. Jadi lepas tu dapat pula offer kerja kerajaan, jadi mengajar kolej komuniti dan sampailah sekarang. Jadi benda tu memang alhamdulillah lah, sejak saya diploma memang mengikut bidang dan rezeki saya lah. Mungkin bukan sebab saya pandai, saya rasa sebab saya ikut cakap mak saya lah. Kata bukan anak mak lah. Jadi mak saya suruh belajar, saya belajar. Mak suruh saya kerja government, belajar. Begitulah saya punya minat pada aquaculture. Saya nampak basic dia adalah memancing sebenarnya. Betul, minat betul. memancing tu Saya sebenarnya. mengajar memancing juga kat sini. Ya. Oh, ada subjek memancing juga. Ada. ditawarkan. Walaupun kumpau juga kadang-kadang lah. Tu biasalah tu. Apa namanya? Kumpau berdarah. Kiranya akan bawa student keluar lah. Ada, untuk kita ada memancing. bawa dekat sini lah untuk memancing lah. Kita ajar teknik-teknik asas mancing. Dan of course kita ada praktikal sikit lah. Kita ada kolam kat sini. Lepas tu kolam tak feel kan, kita pergi dekat nature. Kat sini memang ada banyak pre-trip dekat laut. Ada juga kita bawa pergi ke boat. Tapi saya dah insap lah sebab saya ni tiba-tiba ada mabuk laut kan. Jadi ada setengah tu pergi naik boat lah. Saya ni memancing kat darat je lah. Itu saya punya limitasi lah. Kiranya bila belajar di politeknik ni kita nampak kita akan pelajar ni akan berhadapan dengan 60% praktikal. Ya, betul. ke? Dan bukan semata-mata di dalam ni saja dan akan keluar Ya. ke tempat realiti kan? Ya, betul. Okey, daripada memancing tu sebenarnya saya nampak. Dan bagaimana pula dengan Puan Siti Nurhasikin? Boleh cerita sedikit. Dia kalau bila kita tanya terjebak ni, dia lucu lah. Pada awal-awalnya lucu tu Hazal. Memang kisah tu dia akan ingat. Walaupun 10 tahun, 20 tahun dia akan ingat lah. Sebelum ni bermula dengan, kalau saya lah bermula dengan bila dapat sama Encik Aziz. Pilihan kalau Encik Aziz yang ke-6 kan. Kelima. Saya yang ke-8. Saya tak expect sebab memang bidang saya ni vocational, teknik dan vocational. Jadi memang lebih kepada civil engineering. Tapi bila dapat, saya rasa itu saja offer yang dia bagi. So saya pun pergilah ke UMT ni. UMT pada waktu itu KUSTEM. Bila pergi tu dalam keadaan tak ready tu pada saya lah. Sebab bidang tu jauh berbeza. Memang orang rasa tak ada lagi perasaan apa tu ikan, apa tu aqua kan. Bila pergi tu mulalah belajar kita kait jala kan. Jala. Yang pertama sekali yang buat rasa teruja dengan bidang aquaculture ni adalah orientasi. Kalau di diploma Orientasi laut. Orientasi laut. Orientasi laut. Kena berenang sampai ke tengah, kita akan naik bot. Daripada bot kita akan terjun balik dan berenang ke pantai. Itu satu pengalaman yang saya rasa macam mana kita pernah kan macam tu kan. Jadi dia terumbang-ambing, berenanglah sampai ke tak sampai tu. Nampak ke kiri keterujaan kanan, di situ. Ya, di situ kan. So bila itu experience yang kedua, itu satu. Kedua dia menambah lagi rasa cinta tu pada aquaculture tu, mencandat sotong lah. Diploma ni dia ada satu terms lah kalau yang di sana, dia akan pergi mencandat sotong. So kita pergi ke laut. So kita akan candat sotong kan. Biasa kan tahu kan candat sotong tu ada satu peralatan itu. So apa yang membuatkan momen saya ingat sampai sekarang tu bila kawan saya sebelah dia muntah, dapat sotong. Dia muntah, dia dapat sotong. Tu saya rasa macam yang saya dah terhuyung hayang di tepi bot. Jadi saya tengok kawan, macam ni rupanya sotong yang saya makan hari-hari tu rupanya macam ni ke caranya kan. Jadi dia teruja. Walaupun bidang dia berbeza, so dia mula jatuh cinta. Dapat pegang ikan keli. Kat sini kita ada kan yang amal ikan keli. Bila kita dapat satu orang panggil apa skill memegang ikan keli tu, kita rasa okey, kita pegang, kita boleh angkat. Tu satu saya rasa pengalaman yang saya dapat. Maksudnya setiap ikan berbeza lah cara kita pegang ikan Cara tu. pegang dia. Ada yang kita kena pegang macam ni kepala dia kan. Ada yang kita kena hold. Contoh ikan koi, ada cara dia pegang lah. Supaya kita tak bagi ikan tu stres. Tu sebenarnya menarik lah. Menarik. So itu pada saya satu pengalaman yang membuatkan saya terjebak. Bukan terjebak dah. Jatuh cinta. Dah tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik. Dia insya-Allah lah akan terus memperjuangkan aquaculture. Orang kata kan Cik Aziz, memperjuangkan aquaculture. Itulah asalnya. Oh, jadi saya nampak daripada hati Puan Siti Nurhasikin ni pertama adalah di survival laut tu, dia terjun laut. Yang kedua dia mencadat sotong. Yes. Saya pun memperakui sotong ni kita tahu sekarang harga dia agak mahal kan.
So mungkin dari kita mempelajari cara mencandat tu, kita tahu ilmu, kita tahu lebih lah mengenai. Lebih selain daripada kita makan je kan. Oh macam ni caranya, macam ada sotong. Dia tak sama dengan cara kita menangkap ikan. Lain sikit Ketam lah. lain Unik, kan. unik. Ya, Ketam, ikan kan. So macam dari situ menceburi bidang tu, kita nampak wah banyak lagi yang kita perlu belajar. Betul. Dia bukan semata-mata hanya tangkap ikan, tangkap sotong. Okeylah, saya teruja mendengar. Jadi saya sedia maklumlah sebelum ni puan-puan berdua berada di Semenanjung lama. Dan tiba-tiba sudah 3 tahun kan berada di Sandakan di Sabah. InsyaAllah bulan 11 ni. Boleh cerita sedikit ke ataupun share lah, kongsi pengalaman ataupun macam mana boleh terjebak datang ke Sabah, terutamanya Sandakan. Dan apa yang saya tahu, tuan-puan berdua telah merantau di seluruh Sabah. Share, kongsi maklumat dengan komuniti, para penternak, student dan berbagai lapisan masyarakat. Boleh kongsi sedikit, Cik Azri? Saya? Ya. Okey. Terima kasih. Pertama minta maaf kalau suara tu ada makan gula, maklumlah tiba-tiba rasa dia nak batuk kan. Jadi tuan-tuan penonton podcast lah. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, kami ni suami isteri suami isteri. Okey, sebab tu boleh duduk dekat. Okey, nombor 2, permulaan kenapa kami di Sabah ni lah, memang kebetulan kami ni mengikut arus lah. Macam dia biasa kita penjawat awam, sampai satu masa kita mengikut. Kalau mana kita punya perkhidmatan, kita pergi. Jadi pada permulaan tu agak kata sukar lah bagi kami kan, sebab kami dah biasa dekat Semenanjung, tiba-tiba dapat posting ke Sabah. Agak sedih lah, mula-mula lah sedih lah. Kalau saya ni menangis tanpa air mata, kalau wife saya terus menangis lah kan. Kebetulan masa tu kami ni baru beli rumah, tak sempat duduk rumah baru, dah kena pindah. Tapi kami menerima ni sebagai satu cabaran. Orang kata kalau kita tak keluar daripada comfort keselesaan, jadi kita tak tahu macam mana masa depan kita ni. Jadi kita ambil ni sebagai satu benda cabaran. Jadi bila dah sampai ke sini, rupa-rupanya banyak yang kami dapat belajar kat sini. Yang seronok. Benda tak ada dekat Semenanjung, kami dapat kat sini. Ya, betul. Ada benda yang kami, begini, benda-benda contohlah kan, macam yang saya katalah, benda-benda yang saya kata jarang lah. Jarang kan? Ada dekat, boleh kata tak ada, rumpai laut. Kat Semenanjung lah. Kami kalau kat Semenanjung tu, kami dah round lah hampir semua negeri apa semua. Tapi memang ada pun baru diintroduce. Tapi dekat Sabah ni, saya cakap lah, yang paling istimewa untuk bidang aquaculture adalah rumpai laut. Rumpai laut tu memang diorang menternak, bukan dia liar ada juga, tapi salah satu komoditi aquaculture terbesar dan penyumbang antara data lah, statistik Jabatan Perikanan adalah rumpai laut. Jadi kalau untuk tuan-tuan nak tengok kat mana dekat rumpai laut ditanam dekat Sabah ni, dipanggil di kawasan timur Sabah lah. Biasanya di kawasan, kalau popular kat Semporna, Tawau, sedikit di Kunak. Ada juga sekarang ni dibawa ke Lahad Datu. Sekarang ni pun saya dengar daripada sahabat saya dekat Jabatan Perikanan, ada juga sedang dibawa kepada Sabah. Di Sandakan di Sabah pula. Jadi ada juga dalam subjek kita ni. Seaweed ni memang pelajar-pelajar kena belajar dalam kita. Jadi itu yang lagi bagus sih. Jadi bila macam ni, kebetulan kita punya fasiliti kat sini, memang kita tak ada fasiliti untuk air masin. Kita fokus pada air tawar. Jadi kita ada subjek tu. Jadi apa yang kita buat satu lawatan lapangan. Membuat kat situ. Buat kat situ sekali. Jadi kita buat, kita ambil dalam masa 3-4 hari, kita bawa pelajar kita dekat tempat kita panggil pelantar, dekat sini panggil pelantar seaweed tu. Jadi pelajar tu akan tengok sendiri macam mana diorang pegang rasa. Paling penting tu lah, ini seaweed, cara nak ngikat, cara nak harvest, dan tengok apa cara macam mana diorang jual. Sama ada dia sekarang harga seaweed ni bergantung kepada pengeringan. Kalau pengeringan sekian, harga dia lain. Macam tu dia punya tu. Jadi saya nampak, kalau katanya yang bagus, saya nampak lah permulaan ni memang komuniti yang tak ada dekat tempat lain, seaweed tu lah di Sabah ni lah. Dan seaweed tu banyak kegunaannya. Biasa untuk barang kesihatan, untuk kecantikan. Jadi memang benda tu banyak dijual. Cumanya kita masih lagi kekurangan lah dari segi fasiliti untuk kita buat proses sendirilah kita. Tapi insya-Allah rasanya Puan Friday dengan Jabatan Perikanan, dengan kita punya industri, jadi kita akan cuba membuat sendiri kita punya produk lah daripada seaweed tu. Sekarang kita eksport je kat luar. Begitu.
bermaksud pelajar politeknik ni sendiri telah didedahkan pergi sendiri ke Semporna tu. Oh, begitu menarik saya mendengar. Oh, itulah keterujaan. Saya rasa saya sendiri berasa teruja. Sorok. Jadi bagaimana dengan Puan Siti Nursikin? Apa, yalah, kita dah tahu walaupun husband sendiri, saya nak tahu juga daripada poin Puan Siti sebenarnya. Okey lah, saya cerita awal lah kan. Boleh. Puan Azhar bila dapat surat tu kan, bukan dapat surat lah, kita dapat paparan daripada kita punya sistem. Saya diam sebab dia dapat dulu kan, Cik Azri dapat dulu. So saya diam, saya balik. Saya nak jumpa mak saya ni, saya nak cakap tu macam berat hati sebab masa tu kami di kampung kan. Jadi sambil tengok TV di hadapan tu, ni ada 2 kursi kan. So mak saya pegang tangan saya. Tapi masa tu saya dah menangis macam TV di depan tapi macam drama Korea lah. Nama Korea tak lah. Drama Korea nama Melayu lah. Saya sebenarnya menangis, saya nak sulung kan. Jadi bila saya rasa saya berjauhan dengan family tu, dia ada satu benda yang saya rasa macam agak sedih pada waktu itulah. Yang pada 2 tahun lebih lepas tahun 2021. Ya, 21 kita. So mak saya pegang tangan saya, dia kata tak apa, pergi. Saya dah menangis-nangis, saya pergi. Dia kata pergi dulu, tak apa, tak ada masalah, tapi dengan satu syarat. Mak saya pesan, dia kata jangan tak reti nak balik pula, dia kata. Itu saya pegang. Cuma sekarang ni saya mempunyai masalah pada diri saya, di mana macam mana saya nak cakap dengan mak saya, memang saya dah jatuh cinta dah dengan Sabah dan Sandakan tu. Saya takut jadi anak derhaka kan. Tapi saya rasa macam mak bagi saya masa lagi. Ada lagi tempoh masa yang saya rasa saya nak belajar sebab dia seronok. Dia sangat seronok. Kalau saya cerita tu sedih pada awal tu sebab saya tak boleh menerima kenyataan tu, sebab saya rasa kenapa jauh sangat saya kena pergi ni. Jauh, saya fikir jauh. Padahal dalam Malaysia juga kan. Tapi bila jejakkan kaki, saya tengok dengan suasana politeknik ni, dengan perjalanan tu pagi-pagi saya dah gerak, saya tengok ada kabus-kabus. Semula-mula kan. Hijau, saya rakam momen tu, inilah Sandakan. So setiap hari, kadang-kadang Sabtu Ahad saya ajak Cik Aziz pusing Sandakan sebab saya nak tengok view tu. Hijaunya, kabusnya, saya rasa macam tenangnya, ya Allah, kat sini tenang, cakap kan. Tenang, dia punya suasana. Itu belum lagi kami explore. Sebab tu cakap bila kami tu mungkin jiwa kami lebih kepada nature kan. Semua jadi. Jadi bila dah beberapa tahun, kami rasa macam ada lagi kami nak belajar. Ada lagi. Yang terbaru kalau Cik Azri kata rumpai laut, di sini adalah ada spesies balat. Orang panggil balat ni sea cucumber timur laut, ataupun kita panggil gamat. Oh, di Semenanjung kita panggil gamat. Ya, gamat. Di sini dipanggil balat. So jadi bila kita tengok explore jenis-jenis akuatik, spesies akuatik besar untuk Sabah, sangat besar. Jadi kami rasa macam tunggu dululah, nanti kita belajar lagi. Itu kita belum masuk air masin lagi kan. Azhar, kita ada koralnya, kita ada nemonya, spesies yang saya rasa macam rugilah kami ni. Betul. Tak ambil peluang untuk belajar. Banyak lagi benda yang kita belum tengok. Betul. Tu jadi kami dah mula sukalah. Kalau nak bercakap Sabah pun boleh juga ni. Boleh sudah cakap Sabah. Jangan lupa jalan pulang tu. Aduh, itulah tu. Okey, saya nak tanya pendapat. Apa potensi ataupun pandangan mengenai bidang akuakultur ni di Borneo, khususnya negeri Sabah? Cik Azri, apa pandangan dari persepsi minda? Kalau saya ni lah, kalau saya tengok, saya ni kalau lelaki kan dia ada sudut peta lah. Kalau perempuan tu peta dia tak kisah. Kalau lelaki ni akan tengok peta. Jadi saya tengok peta ni, saya tengok Sabah ni, dia punya besarnya dengan berapa 28 daerah tak salah saya kan. Saya rasa lebih besar daripada Pahang, gabung lagi 11 daerah. Jadi dengan 28 daerah tu, jadi memang banyak sangat peluang untuk akuakultur. Jadi kalau saya nak kata, yang pertama sekali, kalau kata di Sabah ni dia punya peluang potensi untuk akuakultur ada segi bentuk muka bumi. Jadi kalau untuk tadi memang puan katakan Sabah ni Borneo ni adalah pulau ketiga terbesar di dunia lah. Dia jadi dekat Pulau Borneo ni dia ada Sabah, ada Sarawak, ada Brunei, ada Indonesia, Kalimantan lah. So, bergabung jadi satu pulau besar. Jadi satu pulau ni memang besar betul lah pulau tu. Jadi memang kaya dengan biodiversity. Dengan dia punya alam semujadi. Jadi kalau di Sabah ni memang pertama sekali lah yang paling nampak jelas adalah dia punya lautnya.
Jadi saya bercakap berbalik pada seaweed tadi. Kalau kata siapa yang pernah pergi ke Semporna, mesti akan tengok berbeza dia punya kondisi lautnya dengan kondisi laut kalau kita compare dengan di Semenanjung Malaysia lah. Kalau kata di Semenanjung Malaysia tu, kalau kata antara pulau yang biasa orang pergi, Pulau Redang di Terengganu lah kan. Jarang saya pergi pulau. Kalau pulau yang selalu pergi dekat Langkawi, bukan sebab dia cantik, sebab nak shopping. Ada pulau-pulau kecil, tapi kebanyakan kalau orang pergi untuk bermalam snorkeling ke scuba ke, biasa orang akan pergi ke Terengganu lah, ataupun mungkin di Mersing lah. Jadi kalau di Sabah ni saya cakap lah, sebab saya dah banyak pergi highland hopping apa semua. Jadi dekat Semporna ni memang lain sikit. Jadi kalau biasa kita tengok kan, dekat tepi laut kan, kalau bandar tepi laut biasa tengok airnya kotor. Tapi kalau tuan-tuan, kalau siapa pernah sampai ke Pekan Semporna tu, tengok dia punya tepi, jernihnya macam dekat pulau. Itu bau dekat tepi pekan. Biasa kalau saya tengok bandar dekat tepi laut kan, Allah, keruhnya. Saya kata kalau sandakan ni boleh tahan juga keruhnya kan. Tapi kat Semporna lain. Semporna dekat tepi pekan je tengok. Ini dah macam tepi pulau kan. Baru tepi jalan kan. Baru di tepi tu kan. Belum lagi kita pergi naik bot pergi ke pulau, baru tahu ya Allah cantiknya. Cantik kan. Jadi saya nampak dekat situlah kenapa ternakan seaweed tu sangat bagus tu di Semporna. Paling lah sebab memang ada dia punya, dia ada kejap dalam, tiba-tiba ada macam ada kawasan cetek dekat situ, dia panggil dekat Pulau Kerindingan lah biasa orang buat. Dekat situ lah memang, sebab kebetulan saya rasa hari tu kami pergi, adalah saya cerita sikit kan pasal field trip tu. Kami akan gerak pagi lah bersama student naik bot bersama rakan kolaborasi kita lah, Jabatan Perikanan Sabah. Pergilah dekat Pelantar tu. Kita pergi awal pagi. Pukul 7 dah naik bot. Lepas tu kebetulan hari tu kami tu agak lama kat Pelantar tu. Jadi bila agak lama air surut. Bila air surut tu kami ni terpaksalah tolak bot. Tapi tolak bot dengan keadaan enjoy. Jadi sebab tolak bot dia sekat dekat tu. Jadi kami turun air separas ni je. Tapi tolak bot. Lepas tengok tapak Sulaiman dengan airnya. Saya rasa tak jumpa ke tempat lain. Tak pernah tolak bot kan. Tak tolak bot yang tolak kereta. Dia tolak bot ramai-ramai seronok. Ambil video. Semua pakai life jacket. Semua pakai life jacket. Ada safety. Tapi tolak bot semua. Sampai dah sikit. Okay, naik ramai. Jadi benda tu satu benda yang pernah aku kat Semenanjung tolak bot kan. Jadi benda tu dengan nature, tapak Sulaiman, sebelah-sebelah kita ni, seaweed punya ni. Boleh pegang seaweed tu. Culture di laut tu kan. Dalam menolak bot tu kita enjoy pemandangan. Jadi satu benda yang saya rasa tak ada lah. Jadi kan. Mungkin di PSS je lah kan. PSS lah. Jadi saya rasa lah kan. Jadi kalau kata siapa yang nak rasa pengalaman seaweed tu, masuklah belajar dekat Politeknik Sandakan, kita ambil subjek seaweed lah pada semester kelima lah. Tu saya kata itu dari segi bentuk muka bumi lah saya boleh cerita. Kalau kata daripada segi sungai, dari segi dia punya kawasan muara, memang ada sesuai lah untuk buat ternakan seperti kerapu. Kerapu sini memang agak bagus kat sini sebab kita ada kita dekat kita punya rakan kolaborasi jugalah Universiti Malaysia Sabah lah. Memang antara pelopor untuk ternakan marine lah. Memang dia buat dia punya kerapu hybrid apa semua. Memang banyak juga memberi orang kata sini dipanggil bibit lah. Bibit-bibit benih-benih ikan tu kepada kita punya peternak selain daripada Jabatan Perikanan sendirilah. Kalau untuk ternakan air tawar, kebanyakan di kawasan-kawasan di Keningau, kawasan-kawasan yang jauh daripada laut lah. Tapi biasanya yang dekat laut ni biasanya akan menggunakan ternakan-ternakan yang berasaskan air masin ataupun air payau lah. Jadi memang bila ada semula jadi yang bagus, jadi benda tu dengan dasar kerajaan lagi yang membantu, jadi senanglah kita dapat projek aquaculture kat situ lah. Saya boleh katakan bentuk muka bumi itulah yang memberi advantage kepada peningkatan aquaculture di Sabah. Saya nampak kerjasama antara jabatan kerajaan juga memberi impak lah ataupun membantu dalam perusahaan bidang aquaculture ni. Okay, bagaimana dengan Puan Siti Nurhasikin? Kalau kita sebut potensi lah di Sabah ni, saya rasa potensi tu kita boleh bayangkan seperti peluang ataupun positive impact. Kita tengoklah dia punya narrow sikit tu. Kalau kita tengok, kalau aquaculture ni Hazal, dia adalah boleh dijadikan sebagai sumber makanan kita. Kita tahu kan protein saya daripada ayam, daging semua tu. So ikan ni sebenarnya adalah salah satu sumber protein kita. Even kita boleh buat backyard. Backyard ni maksudnya di tepi-tepi rumah.
So kita boleh buat culture ikan tilapia, ikan keli yang boleh jadi harian kita lah. Kita tahu kan kita dalam keadaan food security, ada isu kat situ kan. Mana jadi ini boleh jadi sumber makanan yang pertama. Yang kedua adalah selain daripada sumber makanan kita, kita boleh jadikan tu sumber pendapatan. Even baru-baru ni kami berjumpa peternak. So dia ada culture di dalam tangki HDPA kan, bulat-bulat tu. Dan dia bukannya untuk makan, dan dia jual juga untuk jiran-jiran dia. Dan dia kata dia pun tak boleh nak cater dia punya demand tu. Apatah lagi dia nak jual ke macam contoh kat pasaraya. Jadi benda tu dah nampak dah. Pertama dia boleh jadi sumber makanan kita. Yang kedua sumber pendapatan. Boleh part time ataupun boleh secara full time. Ini potensi yang saya nampak. Kalau aquaculture ni sebenarnya nampak saja aquaculture tapi besar. Besar. Dia sama seperti pertanian. Pertanian kita punya induk. So bawah kita tu ada aquaculture, perikanan. So bila sebut aquaculture ni itu dua lah. Yang ketiga yang specialnya adalah daripada ikan tadi kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Kita boleh buat filet, keropok lekor, Produk giliran. Ya, betul. Yang ini saya rasa macam dia kreativiti. Jadi saya rasa saya dah nampak dah. Saya ada ikan. Apa yang saya boleh buat lagi? Value added kepada produk tadi. So even kita pun ada akan kolaborasi yang menghasilkan keropok lekor. Dia nampak sebab potensi tu ada. Ada juga di sana kan. Ada lekor Sabah. Lekor Sabah. Lekor Sabah. Jadi daripada tadi kita boleh makan, kita boleh jual lagi dekat jiran-jiran kita. InsyaAllah bersih sebab kita yang jaga. Kita jagalah kebersihan dia. Etika tu kena jaga. Lepas tu kita boleh hasilkan produk. Ini potensi dia. Yang satu lagi kita ada sokongan daripada dasar-dasar kerajaan yang membantu bahawa yang peternak ni ada geran-geran kan, geran-geran yang diorang dapat lah. Yang ini memang boleh rujuk dengan Jabatan Perikanan. Tapi nak belajar semua ni kat mana ada? Politeknik Sarakan. Kita ada diploma. Asyik promo je kan. Memang tak boleh nak nafikan. Betul lah tu. Sebab kita nak ternak ikan. Kita nak belajar kat mana? Betul. Ambillah masa ni tuan-puan. Kalau ada anak-anak kan, datang sini bawa anak-anak tengok. So tak sedikit tak banyak sikit kita dapat ilmu. Tak apa belajar water quality, kita belajar macam mana nak suntik ikan, secara hormon, tambah hormon. Kalau kita tak ada bajet, kita boleh yang tambah hormon. Itu saya cerita buat ikan makan. Belum ikan hiasan lagi. Bayangkan kalau seekor ikan kalau ikan yang biasalah. Berapa kalau ikan beta tu? Biasanya kalau RM5 lah. Orang kata jualan runcit dah tu. Seekor ikan RM5. RM5. Boleh tak kita jadikan part time kan? Kalau tu saya cakap ni kalau ni boleh pension ni buat berniaga ikan. Jadi saya rasa pentingnya pada kita sekarang adalah lebih kita nak nampak bahawa potensi aquaculture hanya bukan untuk makan, boleh buat side income. Dan aquaculture kita ada ikan hiasan dan juga end product tadi lah. Ni saya nampak sangat besar. Dan dengan kepelbagaian spesies yang dekat Sabah ni, insyaAllah kita akan nampak peluang terlebih banyak ke hadapan. Bukan sekarang lah. Kita target mungkin selepas belajar 3 tahun, 5 tahun dah boleh develop bisnes sendiri, contohlah. Begitu. So nampak besar kan. Jadi kami yang duduk dalam bidang ni pun saya rasa macam jangan lepaskan peluang lah. Kiranya dia bukan belajar semata-mata. Ya, betul. Boleh buat duit juga. Ya. Boleh menjadi sumber pendapatan, boleh menjadi pekerjaan juga. Ya, betul. Masa belajar tu kalau rajin, kita boleh buat part time. Part time jadi orang kata boleh lah, orang kata dia mengasah skill. Dia buat benda-benda yang boleh dibuat dengan modal yang minima. Macam tu. Mestilah daripada panduan daripada tenaga pengajar. Tenaga pengajar juga. Sudah betul. dekat. At least ada belajar asas, dia orang boleh praktikkan lebih lagi lah. Kalau pihak komuniti ingin belajar mengenai, yalah kita sedia maklumlah pelajar lah yang boleh masuk politeknik sana kan. Bagaimana dengan komuniti yang mau belajar sedikit mengenai bidang aquaculture ni, boleh isu kan? Khusus pendek kan? Ya, khusus pendek. Bawa kita ada HCP bawa kita punya passage ni kita ada khusus pendek di bawah passage. So kalau macam penternak, orang awam, komuniti sekitar kat sini, kalau nak khusus kita boleh call ataupun call berhubungilah passage sebab kita kadang-kadang kita ada offer untuk buat khusus breeding. Contoh sebelum ni kita ada buat ikan koi, kita ada kalau yang agro kita ada penanaman kan. Sekarang kita ada breeding. Ikan hiasan ada, ikan makan pun ada juga. Ada. Nanti kita boleh tengok kat website, biasa dipaparkan di website. Ada peluang tu saya rasa terbuka lah. Saya dengar pun macam menarik.
Memang sangat-sangat menarik lah. Hmm. Memang kalau pelajar ni dia masuk mendaftar, dia tak, bagi saya tak rugi. Tak, Banyak benda mereka akan belajar. So boleh bagi sedikit nasihat ataupun pada penonton lah, terutamanya pada bakal pelajar yang akan masuk ke politeknik ni. Bagaimana Cik Azri? Bagi sedikit lah, sebab nanti akan jumpa juga dengan Cik Azri ni. Kalau katalah saya nak nasihat kan, sekarang ni saya faham dengan keadaan dipanggil sekarang ni, media sosial ni orang kata antara satu benda yang kewajipan. Jadi daripada saya tengok anak saya lah kan, umur baru 10 tahun pun dah nak buat TikTok, tapi mamak dia tak bagi. Dia kata jangan, lagipun kerajaan pun dah cakap hari tu kan, kanak-kanak umur sekian-sekian tak boleh kan. Jadi memang betul. Benda ni tak sesuai. Tapi saya nampak bila perkembangan media sosial ni ada juga kebaikannya. Jadi kalau katalah saya nampak trend, mungkin anak muda sekarang ni mungkin nak bekerja yang dalam bidang yang berkaitan dengan IoT, ataupun ada setengah tu dia lebih suka menjadi, orang kata sekarang trend lah sekarang kan, menjadi seorang influencer, content creator. Jadi bagi saya tak ada masalah. Boleh kalau kata mungkin orang tu berani nak bercakap di hadapan, berinteraksi dengan penonton, tak ada masalah. Tapi bagi saya teringatlah, saya punya KJ lah, Cik Imran kata tak ada masalah awak nak jadi content creator ke, influencer ke, tapi cari satu skill. Jadi cari satu skill yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya cakap, ambil lah skill aku tu. Jadi bila pertama tadi kita, kalau saya lah, at least kalau ada rezeki, belajarlah secara formal tu sekali, at least diploma lah. Ataupun kalau tak mampu, belajar sijil. Sekurang-kurangnya dalam hidup ni, selepas sekolah, belajar ada satu formal education. Bukan sebab kita nak dapat sijil, tak. Pertama, bila pengalaman saya lah, bila saya dah ada diploma, degree dan master, bukan sebab ada diploma, degree tu pandai, tak. Bila kita ada satu formal education tu, kita akan ada rasa satu feel, oh macam ni belajar, macam ni kita belajar mengikut jadual yang ditetapkan. Dan yang kedua sebenarnya tuan-tuan, kita belajar bergaul dengan orang, komunikasi dengan orang. Jadi kita belajar kat situ, kita polish kita punya segi soft skill, kita punya kemahiran komunikasi, betul. Kemahiran kepimpinan. Jadi dekat situ yang kita nampak. Benda ni kalau kita duduk kat rumah, sedar tu kita develop kita punya skill lain yang kita develop. Betul. Jadi dalam kehidupan ni bukan setakat kita ni orang kata kita pandai je, tak. Kita kena berurusan dengan orang. Betul. Walaupun sebenarnya dalam bidang aquaculture ni banyaknya kita berurusan dengan ikan. Manusia tu sikit lah. Tapi kita ada keperluan untuk berinteraksi dengan manusia, belajar mengurus, belajar memimpin. Betul, di dalam bila kita ni kan belajar bergaul dengan orang. Betul. Ada kelab-kelab yang diorang kena jadi pemimpin, menyelesaikan masalah, buat event. Semua tu macam embedded kan. Secara tak langsung tu diorang akan belajar, bukan atas buku untuk kemahiran saja. Jadi kalau ada orang yang katakan kita tak payah belajar lah, SPM saya boleh gaji 5,000, saya tak bersetuju. Kita kena at least ada formal education, higher education. Tak mampu ada diploma, try sijil. Lepas tu bagi saya lah, at least lah ada diploma lah, supaya kita ni nampak. Sebab bagi saya kenapa diploma? Sebab diploma dia panggil untuk pekerja separa mahir. Jadi separa mahir ni yang sekarang kita diperlukan untuk event. Jadi kalau macam degree tu mungkin jadi pengurusan. Tetapi kalau diploma ni adalah, sekarang ni memang ramai industri nak bekerja separa mahir. So kebanyakan dia akan ambil daripada lulusan diploma ni untuk bekerja dekat dia punya syarikat. Dia takkan ambil orang yang tak ada basic, yang tak ada asal. So dia akan ambil yang daripada TVET lah. Jangan kita TVET kan. Dia akan ambil contohnya untuk bekerja di kolam, untuk bekerja di hatchery dan sebagainya lah. Memang dia akan ambil orang yang dah ada formal education dalam bidang yang dia nak. Jadi senang dia nak train. Cumanya dia akan belajar dekat industri lah. Apakah pendekatan yang industri tu guna masa dia punya dekat dia punya farm, dia punya hatchery. Mungkin kita akan belajar secara semua. Kalau katalah ada 5 step. 5 step kita belajar dekat cara nak ternak ikan. Dekat dia punya farm yang industri tu akan belajar step kedua. Fokus kepada bidang tu. Jadi menjurus kurangnya dah tahu. Jadi kalau industri senang lah. Jadi tak payahlah aku nak train daripada orang yang tak ada basic, terus nak kerja dekat farm ni. Susah. Jadi dia akan ambil daripada yang ada lulusan diploma ni, yang kita dah ajar dan kita ada latihan industri lagi, terus diserap masuk kerja, dia senang.
dah tahu dah apa dia nak terus buat. Dah menyenangkan kerjanya. Dia punya human resource dia punya tu senang lah untuk dia punya kepada dia punya production dan sebagainya lah. Itu yang saya nampak lah. Kalau nasihat saya lah, boleh kalau nak terus jadi, saya cakap tadi lah, jadi apa untuk jadi influencer ke YouTuber ke, cari dulu satu skill yang boleh kita gunakan untuk sepanjang hayat. Jadi gunakanlah, dah belajar diploma, nak jadi YouTuber full time, ceritalah pasal kultur apa semua. Sangat-sangat dialukan sebab saya cakap lah kan, orang Malaysia ni banyak cerita pasal game, cerita pasal drama. Saya tengoklah Indonesia, Dia review. semua cerita Semua dia review. dia review. Jadi saya nampak benda ni kalau boleh lah, kalau saya kata sesiapa yang ni, tolonglah cerita tentang benda-benda ni, sebab bidang pertanian ni bagi saya tak glamour. Sebab benda-benda tu melibatkan kena kerja berpeluh-peluh dan sebagainya lah, kerja-kerja yang orang kata alah, membanting tulang lah jugalah kan. Tapi benda ni ada potensi selagi ada manusia. Maksud saya, selagi manusia tu nak makan. Kalau manusia tak ada, bidang ni tak adalah. Sebab benda ni orang akan makan. Benda-benda yang melibatkan makan. Jadi akan ada sentiasa permintaan untuk bidang aquaculture. Itu pendapat saya lah. So kita nampak dia adalah dalam dasar negara yang dia mahu kelulusan pelajar berkemahiran. Betul. Terutamanya bidang TVET. Kita pun dalam bidang TVET juga kan. Jadinya saya nampak pelajar ni, pelajar diploma khususnya politeknik, dia dah berkelulusan, berkemahiran sebab 60% merangkumi praktikal dan didedahkan dengan dunia pekerjaan yang sebenar. So dia ada skill, dengan skill-skill yang dia mereka perolehi semasa belajar di politeknik membantu. Betul. Sebab apa yang saya nampak, peratus pasaran graduan di politeknik khususnya politeknik Sanakan agak tinggi. Betul. Ya, bukan Dan tinggi. sangat tinggi kan? Kerja dalam Semalam apa boleh kan, semalam kata untuk agroteknologi berapa, 100 kan, 100% kan kebole pasaran 2023 untuk bidang aquaculture 99.2%. Mau bukan mencapai, tinggi, sangat tinggi, sikit je lagi beza kan. Ini kita boleh nampak lah yang sebenarnya graduan politeknik ni sebenarnya sangat diguna pakai dan diperlukan di industri. Ya, betul. Dan bagaimana pula dengan Puan Siti Nurhasikin? Apa nasihat, apa pandangan kepada para pelajar yang bakal masuk ke politeknik ataupun pelajar-pelajar SPM ke yang yang bakal menduduki SPM yang di sekolah? Boleh bagi sedikit nasihat. Okeylah, kalau kita tengok tadi macam Cik Aziz cakap pasal bidang yang tidak famous lah orang kata. Pada saya yang pertama tu, bila kita nak sambung belajar dalam bidang ni, nasihat saya adalah pertama tu kita kena yakinkan keluarga lah. Keluarga tu kena ada restu tu. Jadi yang kedua, kita kena study banyak sikit. Sebelum kita masuk dalam bidang ni, kena tengok dulu bidang aquaculture ni apa yang menarik minat. Kalau kita tak ada minat, kita tak boleh teruskan. Nanti sampai setakat belajar saja tapi pengembangannya tak ada. Jadi minat kita kena develop daripada awal. Macam kami tadi kan, memang daripada tak minat, tapi kami develop, maksudnya kami asuh diri kami supaya timbulkan minat tu, dia akan berkembang. Jadi at the end-nya bila kita belajar ni, bukan hanya setakat belajar, tetapi kita pastikan apa yang kita belajar ni boleh membantu kita pada masa hadapan. Jadi timbulkan minat. Dan untuk pelajar student-student yang SPM lah kan, SPM peluang tu banyak sebenarnya, bukan bidang ni saja. Ada bidang aqua pertanian, ada yang haiwan. Okey, so kita kena tengok apa yang sebenarnya sekarang kita tengah kritikal. Apa yang tengah kritikal. So kena buat study. Jadi bila study ni, dia sebenarnya nak develop sekarang yang paling kurang adalah critical thinking untuk pelajar. Jadi sekarang ni semakin kurang di kalangan pelajar. Bila tak ada critical thinking, pelajar dia tak boleh nak fikir yang lebih mendalam sesuatu benda. Jadi daripada awal semasa SPM dah boleh fikir dah. Untuk adik-adik di luar sana yang tengah nak ambil SPM ni, dah boleh fikirlah hala tuju. Kalau rasa minat bidang-bidang sekian, boleh study kat mana nak belajar, apa bidang ini perlukan, kat mana job scope dia kan, kat mana kerja dia, dan at the end tu selepas 10 tahun apa akan berlaku. So kita boleh rancang kat situ sebenarnya daripada SPM. Dan pada saya bukan pelajar saja, ibu bapa kena bagi dorongan lah. Kalau anak minat bidang aquaculture, parents tak galakkan pun susah juga kan. Kena support. Jadi sebagai ibu bapa, kita nampak tadi macam Cik Aziz kata, aquaculture ni adalah kerja yang sangat
kotor, bermain dengan kolam. Tetapi kita kena letakkan minat kita dalam tu. So contoh baru-baru ni saya letakkan satu video kolam. Pelajar dia cakap apa? Dia kata rindu dekat kolam tu. Pelajar yang Nostalgia. sudah Dia sedar. Rindunya dekat kolam tu. Dia kata sebab apa kat situ dia ada momen dia tau. Kita belajar dia tak stres. Sebenarnya aquaculture ni dia tak stres. Happy. Kita bermain dengan ikan, bermain Dia ada dengan rutin air. kan, tak semesti setiap hari buat kan, ada Ya, rutin ada dia. rutin. Jadi dia benda tu nostalgia lah. Satu lagi, jangan kita nampak apa nak buat lepas belajar. Tu yang ketiga lah. Jangan nampak alah diploma perikanan nak pergi mana, nak buat apa lepas ni, bisa pun susah apa semua. Kalau nak tahu macam Cik Aziz cakap, ada seorang pelajar dia baru je habis LI. Dia ada mohon satu job. Dia buat kan dekat online kan. Dia dapat offer daripada Singapura. Perlukan dia sebagai diploma. Memang dia nak belajar tu. Tapi sebab menghala ke Singapura baru habis, jadi dia perempuan, jadi dia rasa macam hold dululah hold dengan dulu gaji kan. dan tu memang syarikat tu nak dia. Syarikat tu nak dia untuk bekerja dan dia kata macam mana? Ikutlah, kalau parents bagi, you boleh go for it. Pergi. Bukan saja di dalam negara, di luar Ya, negara betul. pun memandang. Betul. Ada pelajar kita yang pergi ke China, Hazza. Pergi China sebab memang daripada kami pantau DLI sampai dah habis dan sekarang dia dah bekerja kat China dan saya rasa dah update lah. Dia serasa cerita pasal teknologi yang digunakan di China tu dan saya rasa ini adalah pergi keluar. Jadi kita tadi critical thinking ada dan suka nak explore, beranilah. Tu saya rasa nasihat kepada pelajar-pelajar dan bakal pelajar yang next yang akan datang. Bekalkan dua benda ni. Begitulah. Kita nampak sebenarnya kita Politeknik Sandakan lah, dia boleh menghasilkan pelajar yang berkualiti tinggi sampai ke luar negara. Ada. Bukan dia cerita kosong tapi dia realiti dah masih lagi kontak dengan pelajar dan pelajar tu tunjukkan rutin dia harian dekat China daripada dia buat visa, offer kerja daripada daripada LI tu sampailah ke Sudah dan sekarang masih lagi di sana lah. Boleh Puan cerita sedikit ataupun beritahu sedikitlah apa yang jikalau pelajar ni memasuki program diploma teknologi di Politeknik Sandakan, apa yang mereka akan belajar ataupun subjek-subjek yang mereka akan belajar? Kita pergi astronot dululah kan. Pergi astronot. Okey. Dia kalau menjurus kepada aquaculture tu air, water quality dia akan belajar. Macam mana kita nak treat air. Okey. Benda-benda asas lah. Ya, betul, benda asas tu. Dia akan bekalkan. So dalam silibus tu telah dinyatakan bahawa yang asas tu dia akan belajar dulu. Water quality, sains tanah, kan semua tu dia akan belajar asas. Kemudian bila dia dah tengah-tengah semester, dia akan belajar berkaitan dengan breeding. Ikan hiasan, penyakit ikan, lepas tu pemakanan tadi kan, pemakanan ni ada industri yang besar juga kan. Moina, Artemia yang bagi makan tu, itu semua asas dia akan belajar. So, lepas tu baru dia akan pergi kepada tumbesaran, menghasilkan kolam dan berjual. Usahawanan tadi juga ada di dalam subjek ni. Jadi, lengkap. Dan juga kita ada produk. Menghasilkan keropok lekor, menghasilkan berbola. Lagi apa kita menghasilkan apa? Produk lagi? Ada juga produk-produk hiliran lain. Hiliran lain. Keropok lekor. Ya, keropok lekor. So, lengkap. So sampailah tadi yang kata tadi ada fishing, ada dia akan ambil masuk. Jadi whole daripada semester 1, 2 sampailah 3 pelajar ini dilengkapkan dengan subjek-subjek yang teras ataupun asas kepada aquaculture. Pergi sahaja kepada industri, dia orang boleh apply semua tu. Dan kita punya pensyarah pun ada yang pakai yang bahagian breeding, ada yang pakai bahagian live feed. Saya rasa ni live feed kan. Sebenarnya kalau itu sebenarnya moderator kita ni pun live feed dia di celahan tu sebenarnya orang aqua juga. So jadi benda ini sebenarnya silibus ni ataupun subjek-subjek yang di offer ni sebenarnya daripada asas dia dah pergi ke teras dan terusnya pergi kepada keusahawanan dan end product tadi. So jadi saya rasa rugi 3 tahun ini adalah satu benda yang setahun, 2 tahun, 3 tahun sampailah dia orang boleh dilepaskan kepada LI. Kita nampak setiap subjek ni yang di offer ataupun diberikan ni memang membantu pelajar. Daripada asas, dibina asas kepada pertengahan dan akhir. Dan benda-benda ni semua boleh diaplikasikan dan di mana-mana saja pelajar boleh guna. Boleh dan guna. dalam masa sama banyak skill yang kita boleh apply dan kita student dapat. Macam Cik Azri cakap tadi lah, komunikasi, menyelesaikan masalah. Betul. Kiranya tak rugilah saya rasa. Kalau pelajar dia mencuburi bidang ini.
bukan tu sajalah, saya rasa manfaatnya lebih lagi. Bukan rugi saja, manfaatnya lebih. Tapi macam tadilah, pelajar kena ready bahawa 3 tahun ini adalah untuk add on ilmu, pergi keluar adalah untuk lebih apply ilmu dan memperkukuhkan dirilah. Sebab pelajar nak masuk, jangan fikirkan hanya 3 tahun, 5 tahun akan apa, 10 tahun akan apa. Apa 10 tahun akan datang? Ya, betul. Mungkin kita pergi berkhidmat balik kepada mungkin anak-anak saudara ataupun komuniti kita, kan? Dia pusing balik in return tu tadi. So panjanglah ceritanya. Untuk sebagai pelajar, bukan hanya pelajar saja, dia akan develop something lah. Jadilah kita ni orang yang berjasa kepada negeri dan negara kita. At the end dia macam tu. Sebelum kita nak habis lah, sebelum saya difahamkan yang tuan-puan berdua ni memang banyak turun padang. Betul. Bertemu komuniti. Boleh kongsi sedikit sebab saya macam banyak ni tuan-puan pergi. Apa yang di-share, apa yang diberi, boleh saya tahu, atau dan para penonton mungkin di luar sana ada daripada penternak di Semenanjung, ada para pelajar, mungkin mereka berminat nak mengetahui lebih lanjut. Saya okay, sebelum tu kan terima kasih sebelum ni saya bermulalah sebab saya ada letak dekat media sosial saya lah, Facebook kan. Saya dalam tu dia kata saya nak kongsikan bagaimanakah permulaan nama Cikgu Aqua eShop. Cikgu Aqua eShop. Facebook. Jadi memang jadi saya buat satu brand lah yang bermula daripada sejak 2011 lah. Tujuannya kita nak promosi lah. Okey. Asal nama dia Cikgu AE. AE tu Azri Ikin. Jadi memang kenapa kami buat nama brand tu, sebab kami ni ada masalah untuk promosi. Jadi kami gunakan Facebook, maksudnya masa Facebook college dia tak berapa tu. Jadi saya tengok sekarang ni, saya bukanlah nak jadi influencer atau menjadi seorang tu, tapi saya nampak kita kena buat sesuatu, kita kena promosi sendirilah. Jadi lantaran itu saya buat branding lah. Kalau nama saya Muhammad Azri itu memang tak wujud dalam jaran Google, tapi tuan-tuan carilah Cikgu AE, Cikgu Aqua eShop, keluarlah tentang carian kami. Daripada 2011 tuan-tuan, kami dah mula buat brand dan kami dah pergi ke penternak. Jadi kami ni bukan apa, sebab bila macam ni kita nak buka mata. Jadi kita nak kacau bukan kita nak kacau orang, tak, bukan kita nak mencapap, tak. Mula sebab kita nampak, sebab dulu di college community kami punya masalah intake pelajar tu sangat kurang. Jadi kami ni kita ni kena buat sesuatu lah kan, sebab orang asyik salah kan, inilah kamu tak buat kerja. Jadi sebab masa di college community tu saya jadi seorang PRO, pegawai perhubungan pelanggan lah. Jadi untuk promosi. Jadi apa yang saya buat brand saya sendiri. Jadi ke mana saya pergi, saya akan cerita tentang Aqua. Pergi kat farm ni, pergi dekat lawatan airline pelajar. Jadi saya kongsikan setiap momen saya tu, saya kongsikan. Kemudian sampai satu masa saya ni dah sibuk. Jadi saya minta wife saya lah, boleh tak tolong promosikan sekali. Jadi kita pecahkan brand tu menjadi dua. Jadi saya kepada Facebook lah. Facebook untuk orang tua, untuk ibu bapa. Dan kemudian Madam ni dia kepada TikTok. Ada dua platform. Ada dua platform utama lah. Jadi matlamat dia promosi. Jadi Madam memang dia orang artistik kan, yang rajin buat video. Lelaki ni video tampal-tampal. Dia perempuan kan, dia ada skill, dia ada lagu, ada dia punya momen dia kena. Jadi dia buat dekat TikTok. Jadi alhamdulillah bila dekat TikTok tu saya nampak benda tu pelajar terus respon. Seperti kata, saya kenal Politeknik Sandakan ni daripada TikTok Cikgu Aqua. Ada sampai satu masa dulu lah, dia kata sebab saya nak belajar dulu lah, masa di Facebook lah. Ada juga saya nak belajar dekat ni sebabkan cikgu. Jadi sampai satu masa saya ni tak sangka, tapi saya buat aktiviti Aqua saya pergi kat farm, saya pergi. Saya dulu sebab saya dulu saya punya passion ni ikan hiasan. Jadi apa saya buat? Saya buat satu tour pergi ke kedai-kedai. Jadi bila pergi kedai ni, saya pergi kedai ni. Saya pergi kedai hiasan ni. Kedai ni ada sini, ada ikan sini. Saya meracun orang. Memang seminat saya sampai sekarang ni ikan hiasan, tumbuhan aquatik, aquascape. Dululah. Sekarang ni dah kurang sikit lah. Masa kat Semenanjung, saya turun balik kat mana-mana negeri, saya akan Google mana tempat ikan hiasan. Jadi bila saya pergi tu, saya akan pergi. Okey, saya tak adalah buat macam satu podcast bentuk kan, cuma saya saya ambil gambar sini. Kalau ada tokennya peramas, saya turun ambil gambar, borak-borak, saya akan cerita tentang kat sini. Jadi dekat situ ada
orang minat, ada pelajar minat. Jadi dia kata nak sambung belajar dekat college community sebabkan saya. Saya kata kenapa sebab saya tak? Sebab saya suka tengok cikgu sharekan tentang benda ni. Lagi satu, kenapa nama cikgu? Sebab di college community kalau anak murid panggil encik. Kalau di politeknik tandahkan panggil sir. Jadi saya ni teringin dah jadi pendidik ni kan best orang panggil saya cikgu. Jadi siapa panggil saya cikgu tu saya tahu adalah rakan-rakan community. Jadi kalau community memang popular, cikgu. Memang saya tahulah itu orang yang saya pernah datang farm dia, saya pernah mengajar kursus pendek dan saya pernah bercakap dengan dia lah dalam bidang akukultur. Itu saya punya lebih dekat lah. Lebih dekat lagi lah. Jadi kiranya influencer yang positif ni sebenarnya dia boleh membawa, menarik. Betul. Ada positifnya dan yang bersama saya nampak dia boleh pemasaran produk. Ataupun kedai-kedai akuarium, kedai-kedai ikan tu saya nampak sebenarnya. Oh begitu. Nampaklah dia punya perjalanan jauh dia kunjung akhir. Itulah sebab kita ni orang kata nak survive kan. Jadi kita nak membantu kita punya tempat kerja. Jadi kita buat benda tu. Tapi bila dah lama-lama saya nampak benda ni memang kita buat organik. Bukan senang kita nak buat brand Jadi bila orang jumpa tu kan, bila saya pergi satu-satu pameran, simposium tu, cikgu aku siapa dia ni saya ke follow cikgu daripada sini. Jadi saya nampak lah benda tu. Saya tak kenal dia tapi dia kenal branding saya. Benda tu bagi advantage saya lah untuk saya kekalkan branding tu dan saya minta wife saya lagi membawa brand Cikgu Aqua tu dengan TikToknya lagi. Memang cerita lah pasal TikTok awak tu. Boleh cerita sedikit. Mana tahu menarik minat para pelajar. Tadi kan Cik Azhar cerita pasal kenapa kami ni pergi ke penternak. Selain daripada promosi tu sebenarnya bila kami pergi ke penternak, bahawa kami punya perjuangan untuk akukultur ni bukan hanya sekadar untuk dalam waktu kerja. Kami nak ilmu yang ada ni kami bawa kepada penternak, bahawa kat sini masih lagi memerlukan ilmu-ilmu yang mungkin tiada di luar sana yang ada pada kami, so kami share. Jadi bila kita dapatkan perkembangan ilmu tu bukan hanya kepada pelajar tetapi kepada penternak, kita rasa sumbangan tadi macam saya sebutkan, sumbangan kita bukan hanya kepada pelajar, institusi, kita akan keluar lagi lah. So yang lagi satu, bila kita berjumpa dengan penternak, kita sebenarnya pun belajar juga. Betul. Kita belajar apa yang diorang amalkan, sebab kita di sini di institusi lebih kepada buku, betul. Teori, tetapi di luar mereka dah lebih pada konsep dan diorang praktikkan konsep diorang tu. Ilmunya ada dan dia lebih lagi. Jadi di samping kami menyampaikan ilmu kepada penternak, so sebenarnya kami juga belajar daripada diorang. Kita pun belajar juga. Terutama yang business part. Macam mana kita nak ambil contoh daripada bisnes peternak, kita tunjukkan kepada pelajar bahawa one fine day you akan jadi seperti mereka. Semangatnya, kekuatannya, macam mana setiap hari diorang struggle untuk berniaga. Jadi saya nak bawa semangat daripada peternak ni pada pelajar pula lah. Jadi itu kalau tengok tu tadi kami pergi tu kami kenal. Jadi kami pun sebenarnya rasa macam inilah industri bahawa sangat besar. Sekecil-kecil tempat dipraktikkan akukultur juga. Dia merangkumi banyak bidang. Betul. Jadi bila kepada penternak tadi, bukan penternak sahaja, DOF jugalah. Yang saya rasa sangat semangat untuk DOF Sabah ni memang sangat sehingga ke akar umbi dia bantu penternak. Jadi saya nak cakap pada pelajar tadi, dia kata you jangan risau. Kalau di Sabah ni insya-Allah DOF-nya sangat kompeten dan setiap hari dia bertanya apa bantuan yang boleh, apa sokongan yang diorang boleh berikan. Support ada kan? So ilmu dah, you keluar, you tak seorang. You keluar daripada diploma ni, you tak seorang. You ada DOF, DAF, you ada apa lagi? Universiti dan politeknik yang boleh membantu. Bantu diorang. Cuma dengan syarat kita bermula sendiri dululah. Kalau kata bantuan kerajaan sekarang ni, kita kena keluarkan modal dulu. Kita rekod perbelanjaan kita, kita punya itulah pengeluaran. Setiap bulan dah lebih kurang 6 bulan setahun, kita cuba mohon dana. Biasanya kalau Jabatan Pendidikan suka yang macam tu. Kita keluar dulu sikit walaupun kecil, lepas tu kita minta dana, kita nak kembangkan. Contohlah kita sekarang ada lebih kurang ada 5-6 tangki, 3 tangki lah. Kita nak tambah lagi 3 tangki lagi supaya kita nak meningkatkan kita punya production kita. Itu biasa akan dapat. Biasa yang macam tu akan dapat sebab dia nampak ada tuju. Saya kalau sekarang ni saya keluarkan ikan sekian-sekian, bila saya nak minta bantuan ni saya nak doublekan kita punya pengeluaran. Biasa macam tu akan dapat sebab support tu ada. Maksudnya akan ada bantuan. Mesti ada bantuan, galakan, supportan. Ya, biasa. Kerajaan tak pernah lupa kita. Betul. Jadi itulah tu pelajar kan, jangan dirasa macam apa nak buat lah lepas habis belajar. Kan semua kata macam tadi. Tapi padahal kita punya
Permintaan banyak. Ya, banyak, betul. Cuma kadang-kadang mungkin Tempat praktikal saya cakap lah dia punya exposure tu kurang. Jadi Kurang. kami ni sikit-sikit lah. Ada juga kawan-kawan kami di Semenanjung sana memang ada juga yang kalau kata rakan-rakan yang dari segi membantu dari segi invasi spesies. Itu bagus juga. So memang ada buat. Ada kawan-kawan saya yang bercerita Conservation lah, tentang lebih kepada conservation apa pemeliharaan. semua. Benda ni kena sekali pergi. Maksudnya Sama. jadi kalau kami ni kena bagi tahu, saya pun dah cakap kelas kalau kata jangan kita ni buat apa satu benda yang boleh mencemarkan alam sekitar. Saya etika kita lah. Kita punya aquaculture ni dia panggil apa sustainable. Ada protokol. Ya, ada Ya, protokol. betul. Jangan kita sewenang-wenangnya menggunakan antibiotik, chemical tanpa kawalan. Oh, Jadi semuanya benda-benda tu ada. boleh merosakkan betul. ekosistem kita. Sering saya cakap. Hari tu pun Etika masa lah. berternak pun kita cakap benda yang sama juga kan. Etika. Etika kita supaya kita nak kekal sebagai sustain aquaculture. Nak jaga kan kita Ya. punya sistem ni. Baiklah, saya rasa sebenarnya perlu ada lagi. Perlu ada podcast lagi. ni untuk mengetahui lebih lagi ni. Jadi sebenarnya masa mencemburui kita, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Encik Muhammad Azri, Muhammad dan Puan Siti Nursikin binti Abbas. Begitu banyak ilmu yang dikongsi bersama-sama kita di sini. Banyaklah bagi saya, memang banyaklah melimpah ruah lah. Moga dipermudahkan segala urusan. Dan kepada adik-adik yang berminat, boleh juga melayari laman Facebook Diploma Teknologi Aquacultur dan juga Politeknik Sandakan Sabah. Boleh juga tengok TikTok dan Facebook Cikgu Aqua ke? Cikgu Aqua. Dia Cikgu kalau Aqua. di Facebook Cikgu Aqua Shop, kalau di TikTok Cikgu Aqua. Logo kuning. Logo kuning itulah madam punya lah. Jadi tengoklah kan kadang-kadang orang kata kalau kita biasa sekarang saya nampak, saya tengok anak saya lah kan. Sekarang ni generasi muda ni dia akan tengok pada video. Dia kalau macam main game, bila game tu start, bila tentu dia akan tengok YouTube. Macam mana nak. So saya rasa kebanyakan Dia video nak tu tahu penting. lebih, ya. Ya. Kita nak tahu lebih, boleh. Kalau berminat nak tahu lebih Diploma InsyaAllah Aquacultur, boleh Sama tengok. kita kongsi. Ya. InsyaAllah. Okey, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye.